hari ini dalam satu blog keluarlah satu kenyataan berikut. Saya tak tahu, tuan-tuan boleh verify, terima kasih. Tuan-tuan boleh verify daripada blog berikut, tapi dia bagi dengan dokumen-dokumen sekali. Baik, kita baca. Salah guna kuasa Menteri Besar Terengganu jual tanah kerajaan bernilai 29.3 juta ringgit kepada NGO Khairunisa dipengerusikan isterinya dalam hanya 500,000. Maksudnya tanah tu nilai dia 29.3 juta. Ada satu NGO Khairunisa ni. Khairunisa ni adalah Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Terengganu, Khairunisa tau. Dan pengurusinya adalah isteri kepada Menteri Besar Terengganu. Dan NGO Khairunisa ni dapat tanah tu dengan harga 500,000 je. Okey, ini daripada thecorporatesecret.com. So, tanah strategik di kawasan bandar dan berkepentingan rakyat seluas 11,299 meter persegi di batas baru bernilai 29.3 juta dijual kepada isteri Wakil Rakyat PAS dengan hanya 500,000. Dia bukan dijual sebenarnya, premium dia 500,000. Dia dijual ni pun dia guna inverted comma, dijual. Keputusan yang tidak bertanggungjawab itu dibuat oleh Menteri Besar Ahmad Samsuri Mokhtar dan Ahli Majlis Mesyuarat Negeri untuk kefaedah dan kepentingan isteri-isteri mereka. Rekod pendaftar tanah Kuala Terengganu mencatatkan terdapat dua pihak yang tidak bersetuju tanah itu diserahkan kepada Persatuan Wakil Rakyat dan Bekas Wakil Rakyat PAS Terengganu, iaitu singkatannya Khairunisa. Pertama, pendaftar tanah Kuala Terengganu pada 10 Februari 2019 menyatakan tidak memberi pertimbangan kepada permohonan tersebut, permohonan isteri Wakil PAS kerana tanah tersebut telah dibuat pengambil alihan pada tahun 2005 dan diluluskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 21 Jun 2006 bagi tujuan disimpan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara bagi maksud tujuan awam dan diwartakan pada 28 April. Maksudnya tanah ni dah diwartakan pada tahun 2011 tetapi kemudian dinyahwartakan dan dijual kepada NGO ini. Dan ini dokumen tersebut kalau dekat YouTube boleh nampak dokumen itu. Dan ini antara bantahan Seksyen 62 KTN Kanun Tanah Negeri maksud untuk tujuan awam iaitu bangunan guna sama kerajaan negeri dan menetapkan bahawa Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri atau pegawai-pegawai yang berganti pemegang jawatannya hendaklah menyelenggara tanah reserve ini. Pengambilan tanah ini telah pun diselesai dan telah dibuat ukuran halus oleh JUPEM dan telah dikeluarkan lot. Tanah ini telah diangkat untuk pewartaan dan pemasyuran dalam fail. Warta telah dikeluarkan sebagaimana salinan dikembarkan. Warta bil bertarikh 28 hari bulan 4 2011. Keadaan tanah kosong dan tiada sebarang binaan yang didirikan. Syur permohonan ini tidak dipertimbangkan kerana telah diwartakan sebagaimana salinan warta yang dikembalikan dalam ini diangkat bagi maklumat dan tindakan jual. Okey, itu dokumen dia. Kemudian apa yang berlaku untuk rekod tanah tersebut pernah diberikan pada Koperasi Insaf Terengganu, Ko Insaf milik PAS pada tahun 2003 di bawah Abdul Hadi Awang sewaktu menjadi Menteri Besar. Ko Insaf ditubuhkan pada 2021. Tanah pernah diberikan kepada Koperasi Insaf Terengganu. Actually salah ni, tahun 2001. Tanah yang pernah menjadi tapak tanah Mahkamah Syariah dan kerajaan itu diberi kepada koperasi milik pimpinan PAS dengan bayaran premium RM340,000. Memandangkan kedudukan tanah itu yang strategik dan berkepentingan rakyat, kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional pada 2005 terpaksa mengambil tanah tersebut. Kerajaan negeri terpaksa membayar kepada Ko Insaf sebanyak 8 juta iaitu nilai semasa. Dengan pembayaran itu, Ko Insaf dan pimpinan PAS Terengganu telah menerima keuntungan sekitar 7 juta. Kedua, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu melalui surat 2019 juga tidak menyokong kerana konflik of interest ialah Menteri Besar dan Ahli Exco selaku pembuat keputusan telah meluluskan permohonan isteri Menteri Besar dan isteri Exco untuk memiliki tanah kerajaan bernilai tinggi. Okey. Khairunisa yang dipengerusi oleh isteri Menteri Besar Puan Sri Faizah binti Tuan Abdul Rahman Tuan Muhammad Rahman telah didaftarkan di alamat ini. Okey. Tanah itu berada di lokasi strategik dalam kawasan pusat Bandar Terengganu dengan jarak 500 meter dari wilayah Darul Iman dan berjiran dengan Ibu Pejabat Pos Terengganu. Paling strategik 100 meter dari Pejabat PAS Terengganu. Ini peta dia, ini tanah tersebut. Di depan MSU College Terengganu. Surat daripada Pejabat Penilaian pada 2019 mengesahkan nilaian pasaran adalah sebanyak 29.37 juta. Ini adalah surat tersebut, Kanun Tanah Negara, Nota Hasil Tanah Hari dibayar kepada Khairunisa. Ini adalah nilaian tersebut. Dekat sini, kat bawah ni. Kat bawah ni. Mana? Tak ada. Atas konflik kepentingan,
Bayaran premium yang sepatutnya dikenakan sebanyak 5 juta. Sebab nilaian dia 29 juta. So premium dia 5.87 juta. Tapi dikurangkan kepada 500,000 sahaja premium. Kalau kita tengok sini, pada tarikh dokumen ini, pada tarikh 2019/19, saya rasa 2019, kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam tempoh 3 bulan membayar deposit kepada pejabat tanah dengan jumlah berikut, RM503,855. Ambil perhatian, dan ini adalah hasil tahun pertama, premium RM500,000. Ke atas ni premium RM500,000. Dan diluluskan bertarikh pada tahun 2021. Merujuk dokumen notis pentadbir tanah Kuala Terengganu bertarikh 9 Ogos 2020, jumlah premium yang sepatutnya adalah 5.874 juta. Kita tengok. Kamu adalah dengan ini sepatutnya membayar jumlah berikut, premium 5.874 juta. Sekarang ini dia hanya kena membayar 500,000. Kalau kita tengok tarikh ini 2021, kalau tengok tarikh ini 2020. Pada tahun 2020, pejabat tanah telah mengeluarkan premium kepada tanah tersebut adalah 5.874 juta. 2021 dia keluarkan hanya perlu membayar 500,000 sahaja. Baik, itu persoalan sekarang ini nak kena bawa. Tuan-tuan, saya tak kata ya, saya kata tidak. Saya hanya membaca daripada blog berikut dan dah dikemukakan surat-surat berikut. Setahu saya, ini antara perkara yang sekarang ini sudah mula berada dalam siasatan. Soalan dia, sangkut tak sangkut satu hal lah. Kedua, Menteri Besar Terengganu kena jawab ni. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak, tapi Menteri Besar Terengganu kena jawab lah isu ni. Benar ke dakwaan sedemikian? Benar ke nilaian dia 23 juta? Benar ke sebenarnya premium 5.87 juta tetapi diberi kepada Khairul Nisa hanya setakat 500,000? Ataupun itu hanya sekadar permulaan yang balance nanti-nanti? Mungkin kita tak nafikan. Tapi bagi penjelasan, bagaimana benda ni terdedah Is? Yang tu saya tak cerita lah, saya hanya baca je. Tiba-tiba keluar berita ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh relate dengan Facebook posting saya, tuan-tuan boleh relate dengan live saya sebelum ini, tuan-tuan akan nampak cerita ni. Sebab tu, tengoklah live Iswari setiap kali dia ada, sebab dia ada cerita bersiri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan miss satu cerita, tuan-tuan macam akan hilang. Kalau tengok pun tak apa, boleh tengok kat YouTube, Facebook, ada. Baik. Saya bawa cerita seterusnya, cerita Hadi, dan juga kenapa sebelum kita cerita ni, kenapa kita cerita tentang sampul apa orang kata yang dibawa oleh dibawa oleh Nik Abduh tempoh hari. Baik, cerita 8 bilion permohonan 8 bilion daripada Kelantan. Kelantan memohon 8 bilion untuk selesai isu air Kelantan ditolak. Perlu teliti keperluannya, kata Anwar. Permohonan awal Kelantan untuk 8 bilion bagi menyelesaikan isu air ditolak kerana kerajaan perlu meneliti secara tepat keperluannya. Beliau berkata ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum perbelanjaan itu dibenarkan. Saya tidak bersetuju kerana saya minta dibincangkan dalam Fasa 1 pasukan petugas khas untuk meneliti secara tepat apa keperluan dan syarat. Umpamanya pengurusan serta memenuhi beberapa pelaksanaan projek. Bergantung pada laporan petugas khas, saya fikir boleh diturunkan lagi jumlahnya, katanya. Daripada itu, Anwar berkata beliau telah mengadakan mesyuarat khas pagi tadi bersama Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah Haji Nur dan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menyelesaikan isu air di negeri-negeri tersebut. Beliau berkata tindakan segera perlu diperuntukkan dana dibincangkan bagi menyelesaikan masalah bakalan air yang tidak sampai dan tidak bersih. Apa yang penting, tanggungjawab kita ialah rakyat perolehi kemudahan air bersih segera mungkin. Baik. Sarawak dia, tak tahulah kenapa Sarawak tak join sekali kan. Sarawak pun masalah juga air dia, tapi entahlah, pemimpin dia entah apalah. Tak apalah, tu cerita lain. Baik. Ada yang tulis saya ni, tengok Anwar tolak 8 bilion nak selesai masalah air. Tengok ni kerajaan persekutuan tolak 8 bilion. Dia baca title je, tuan-tuan tak baca kat bawah. Anwar kata, dia minta, dia datang, dia umpama lah, ini contoh, saya tak tahulah apa yang berlaku kat dalam tu kan. Datang Menteri Besar Kelantan, Datuk Seri, kita perlukan 8 bilion untuk selesaikan masalah air Kelantan. Tolong kalau boleh, tolong back in esok hari. Contoh, dia tak cakap macam tu lah, ni contoh. Tolong nanti bagi 8 bilion.
Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok je. Dia ingat minta 8 bilion tu macam minta 8 ringgit ke? Tubuhlah satu jawatan kuasa yang khas, dan bukannya AKSB buat, bukan kerajaan negeri yang buat. Kena third party yang buat. Pertama sekali, kena apa tuan-tuan? Kena audit dulu AKSB tu. Itu maksud Anwar Ibrahim. Korang tak faham. Yang korang tengok 8 bilion itulah. Tak. Dia kata apa tadi baca? Saya baca kan? Dia kata akan dibuat satu unit khas untuk nak teliti balik semua. So apa salah satu benda unit khas tu buat adalah tengok, audit balik AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd. Tu yang pertama. Kemudian tengok apa benda yang dah ada, apa benda yang tak ada. Kena ada feasibility study, kena ada kajian dahulu, tengok keperluan. Lepas tu kena bincang sama ada air itu kena letak di bawah prasarana persekutuan. Macam Penang pernah buat dulu kan, federal beli aset air Penang untuk selesaikan masalah air Pulau Pinang. Federal beli aset tersebut, kemudian jual air kepada Pulau Pinang, dan lepas itu after some time dia serah balik kepada kerajaan negeri. Sebab negeri ni dia tak akan mampu untuk selesaikan masalah yang melibatkan dana bilion. Itu federal. Federal tak boleh simply kata ni 8 bilion ambil lah. Habis negeri lain tak ada. Kerajaan, kita kena ingat, PMX bertanggungjawab terhadap 14 negeri. 14, bukannya kita kata Kelantan tu saja atau Sabah saja. So, dalam segi pembahagian sekalipun kena tengok. Dan dia kata 8 bilion. Mana kamu datang dengan 8 bilion tu? Takkan main sebut mulut. So, ini Perdana Menteri yang berintegriti, tuan-tuan. Kan? Perdana Menteri yang berintegriti. Dia tak terus, kita akan bagi 8 bilion ini, jangan risau. Lepas tu tak mampu nak bagi. Kaji balik. Betul ke 8 bilion? Kenapa 8 bilion? Entah-entah nanti benda yang tak perlu ditukar. Entah-entah nanti tiba-tiba beli Mercedes. Tak ada Mercedes dah, Rolls Royce terus. Bukan 10,000 lah dia punya allowance dia, 100,000. 8 bilion tuan-tuan, bukannya 8 million. 8,000 juta tu. Nak selesai masalah air di Kelantan. Dulu Nik Amar kata Timbalan Menteri Besar Kelantan kata 7 bilion. Sekarang naiklah 8 bilion. Okeylah kot, 8 bilion. Tapi betul ke? Mana kita tahu itu arbitrary punya figure yang dia sebut macam tu je. Mana kita tahu betul tak betul? Kita tak tahu betul ke tak betul. Kan? Tapi dalam masa yang sama, boleh pula Hadi kata, Hadi cerita Hadi ni kita bawa kemudian lah. Kita bawa kemudian. Dia jumpa siapa, itu kita bawa kemudian. Tapi hari ni berlaku pendedahan, tuan-tuan. Saya cerita pasal apa orang kata, pasal sampul Nik Abdul. Ingat saya kata Nik Abdul buat apa sampul tu? Dan saya kata ada kemungkinan. Saya tak tuduh ya. Saya kata ada kemungkinan berkaitan dengan kes-kes rasuah yang mungkin ada dekat SPRM. Mungkin. Itu assumption kita lah. Kan? Mungkin yang bukan di Kelantan tapi di Terengganu. Saya specifically sebut dekat Terengganu tau. Specifically sebut dekat Terengganu. Saya tak kata sesiapa. Saya kata pembinaan tertinggi. Saya tak kata sesiapa.